Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, dulu masa kecil-kecil, kalau ada makanan jatuh, kuih atau biskut, saya akan kutip, tiup-tiup dan sambung makan semula. Dengan alasan makanan tersebut masih bersih. Kuman dan bakteria belum sempat naik lagi pada makanan itu. Okey, anda bagaimana? Dalam video ini, saya akan ceritakan tentang ketakutan pada kuman dan bakteria, iaitu dipanggil mysophobia. Sebenarnya, kita semua satu dunia cenderung kepada mysophobia sekarang. Ketakutan pada kuman dan bakteria. Kenapa kita takut pada kuman dan bakteria? Kerana kuman dan bakteria ini adalah sejenis makhluk halus yang kita tak nampak dengan mata kasar. Jadi wajar kita akan takut. Manusia akan bersangka-sangka adakah makhluk halus yang bernama kuman dan bakteria ini baik atau tak, adakah dia akan memberi kesan atau tak. Jadi dikelaskan ada bakteria baik dan ada bakteria jahat. Kita takut pada satu benda yang kita tak nampak. Jadi makhluk halus ini kita tak nampak kerana dia halus dan tidak boleh terlihat dengan mata kasar. Pada sekitar tahun 1670 ke 1700, pada era awal penciptaan mikroskop. Jadi manusia pada masa itu secara officialnya telah dibukakan satu hijab untuk melihat satu jenis makhluk halus ini. Apa yang kita buat bila kita rasa was-was atau rasa takut pada kuman dan bakteria ini? Manusia menggunakan sabun, menggunakan sanitizer. Kalau daripada research tu dikatakan silver adalah bahan yang antibakteria. Saya teringat cerita hantu. Kalau tengok cerita hantu Mak Saleh, satu jenis makhluk halus dia iaitu vampire. Takut pada bahan-bahan yang berasaskan silver. Jadi adakah hantu Mak Saleh ini sejenis bakteria juga? Situasi COVID-19 sekarang menjurus kita kepada mysophobia, iaitu kita akan sentiasa was-was untuk basuh tangan, tak boleh pegang sana sini. Kalau naik lift, tekan button lift pun dah mula rasa curiga. Kenapa kita perlu takut pada kuman dan bakteria? Padahal surrounding kita ini semuanya adalah terdiri berasaskan daripada kuman dan bakteria. Tangan-tangan kita, dalam tubuh kita sendiri penuh dengan kuman dan bakteria. Kita tengok satu persatu. Kalau kita takut gelikan dengan najis, ada satu ceramah katakan kita ni adalah tong najis. Saya tak nak katakan ke arah tu, tapi kalau kita perhatikan, apa yang kita makan selepas daripada mulut semuanya dah digelar najis. Kalau satu makanan tu dah lepas daripada tekak, kalau dikeluarkan, adakah dia boleh digelarkan makanan? Dia dah muntah, najis. Bila dia dah pergi ke usus, dia dah menjadi najis. Dan apa lagi ada dalam badan kita? Darah bila keluar dah jadi jenis najis yang kita hasilkan. Air kencing, air peluh, semua itu adalah benda-benda yang ada kuman dan bakteria. Jadi kenapa kita perlu takut? Padahal kitalah penghasil najis itu. Bagaimana untuk mengatasi mysophobia? Mysophobia dapat diatasi dengan cara meletakkan sedikit keberanian, dengan memegang apa saja tanpa memikirkan efek bakteria tu. Basuh tangan, janganlah terlalu kerap. Maksudnya sikit-sikit basuh tangan, sikit-sikit basuh tangan. Dulu saya pernah ditegur, dah basuh tangan ke tak? Dah basuh tangan ke tak? Dan saya sedikit dan saya berjenaka, sambil berjenaka tangan kan tergantung.
Buat apa nak selalu basuh? Okey. Tapi kebersihan perlu dijaga. Cuma jangan sampai terlampau ada fobia pada takut. Tahu tak efeknya bila kita terlampau takut? Satu dunia ni terlampau takut. Satu dunia selalu mencuci tangan. Jadi penggunaan air akan meningkat, penggunaan tisu akan meningkat, penggunaan bahan kimia basuh tangan akan meningkat. Kita akan banyak menghasilkan, membuang buih-buih pada alam sekitar, pada laut. Okey, itu dah satu tak mesra alam pada efeknya pada dunia. Rasa takut pada kuman dan bakteria ni memang normal, tapi cuma jangan jadi abnormal. Maksudnya jangan jadi fobia. Kita dah start fobia walaupun kawan kawan dan keluarga yang berdekatan kita hulurkan salam. Kita dah start fobia untuk bersalaman. Tahukah anda efek bersalaman tu? Kita dah lari daripada kita punya tradition, kita punya tradisi bersalaman. Janganlah kita takut pada kuman dan bakteria ini, kerana istilah kotor dan bersih itu adalah hanya pada minda kita. Kalau kita katakan kotor, segala isi badan kita dalam isi badan kita adalah najis juga. Jadi letakkan keberanian untuk tidak takut pada apa yang saja yang ada di sekitar kita. Berani pegang sana, pegang sini. Jangan pegang anak dara, janda sudahlah. Kita tak dapat mencuci dan menghapuskan segala bakteria tu. Kira kita dapat hapus, tapi dalam masa yang sekejap saja bakteria akan penuhi balik. Contoh kita hapuskan bakteria, letakkan sanitizer di tangan kita. Jadi dalam even beberapa second, beberapa minit saja, bakteria akan datang. Sebab bakteria tu ada bukan saja di permukaan, tapi di sekitar ruang udara kita. Saya bekerja dalam bidang perhotelan. Saya ada satu situasi yang boleh saya share pada anda semua. Satu towel yang clean, towel yang bersih, digunakan oleh seorang guest yang baru lepas mandi. Tapi kenapa towel tu adalah dirty towel? Kenapa towel tu menjadi kotor? Padahal dia yang menggunakannya baru lepas mandi dan hanya untuk lap orang yang lepas mandi saja. Okey, sama-sama kita fikirkan. Terima kasih kerana menonton video saya ini. Kalau anda suka video ni, sila klik like, dan kalau anda rasa ada info berguna dan ingin share pada kawan-kawan, dan sila share. Dan sekiranya anda ingin menonton video saya pada akan datang, pada masa akan datang, klik subscribe. Terima kasih kerana menonton video saya ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.